Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang rahmati sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada tengah hari Khamis ini 25 Safar 1444 Hijrah bersamaan 22 September 2022 Masih kita panjatkan tinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan dan kemampuan untuk sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang dipimpin oleh Tuan Imam kita Cik Rizwan dari Integriti Baka Jibsai PK Perak. Masih diucapkan kepada yang berbahagia Tuan Imam yang sudi mengimamkan solat fardu zuhur sebentar tadi. Dan seperti mana yang kita sedia maklumi, kuliah kita pada setiap hari Selasa dan hari Khamis ini mengupas isi kandungan kitab kecil ringkasan akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah disusun oleh Fadilatul Syekh Tuan Guru Ustaz Abdul Rauf bin Nurin Al-Bahanji Al-Ali hafizahullah ta'ala. Kita membincangkan topik yang baru yang seterusnya dalam kitab ini, iaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini dibahagikan oleh ulama-ulama ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin kepada 4 bahagian yang besar. Sifat Allah taala ini yang disusun oleh para ulama berdasarkan kepada nas-nas dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 20 semuanya. Ada 20 semuanya dan terbahagi kepada 4 kumpulan yang besar. Daripada 20 ni dia bahagi 4 dalam 4 kumpulan yang besar. Pertamanya ialah sifat-sifat nafsiyah ataupun thubutiyah.
Yang keduanya sifat salbiyah, yakni adamiyah. Yang ketiga ma'ani ataupun wujudiyah. Dan yang keempat ma'nawiyah ataupun disebut sebagai haliyah. Jadi pertama sekali ialah sifat nafsiyah. Disebut di sini oleh pengarang kitab ini sifat yang dibangsakan kepada diri. Maknanya artinya wahyal halul wajibu lidzati ma damatidz dzatu ghairu mu'allalatin bi'illah. Artinya keadaan yang wajib bagi zat selama-mana berkekalan zat yang keadaan ini tidak dikeranakan dengan sesuatu kerana tidak disebabkan dengan sesuatu sebab. Illah ni sebab. Jadi macam mana nak hurai tu? Kalau kita baca pening kita, macam yang kita selalu sebut formula ilmu tauhid tu, Allah itu ada, lawannya tiada, wajib ada, mustahil tiada. Kalau tak diuraikan, pening kita. Kena urai baru kita faham. Okay. Formula matematik kalau kita tak memahami huraiannya, maka kita pening tengok formula matematik. Samalah macam ni. Jadi apa makna dia? Maknanya sifat nafsiyah ni sifat yang memang memang mesti ada pada zat itu. Itu. Sifat itu memang ada pada zat itu. Memang dia berdiri pada zat itu. Dan dia tidak berkaitan dengan sesuatu sebab yang lain. Memang sifat itu dia berdiri pada zat itu. Dia berdiri atas zat itu sendiri, tidak ada kaitan dengan apa-apa yang lain. Itu dia kata sifat nafsiyah tu. Maknanya dia tidak berkaitan dengan apa-apa perkara lain. Kalau salbiyah, sifat itu berada untuk menafikan sesuatu yang tidak layak dengan dia. Itu salbiyah, ada kaitan. Ma'ani pun ada kaitan, ma'nawiyah pun ada kaitan. Tapi nafsiyah tak ada kaitan. Dia berdiri sendiri. Baik, kita tengok apa yang dimaksudkan keadaan tu. Al-hal itu maksudnya apa? Ialah perkara yang menengahi ada dan tiada. Kita tidak sekali-sekali boleh menafikannya dengan dikatakan tiada. Kerana sesuatu yang dikatakan keadaan ini memanglah ada. Keadaan. Jadi keadaan itu ialah kalau kita buang imbuhan dia ada. Kata terasnya ada. Campur imbuhan jadi keadaan, jadi keadaan. Bagaimana keadaannya sekarang? Soalan kan? Bagaimana keadaannya sekarang? Maknanya dia ada tu macam mana rupa dia? Dia ada tu macam mana sekarang? Sakit ke? Sihat ke? Kronik ke? Bagaimana keadaan kereta itu sekarang? Keadaannya baik, keadaannya uzur. Adanya kereta tu baik, adanya kereta tu uzur. Tu kata tadi keadaan tu. Jadi bila keadaan pastilah ada, takkan tak ada keadaannya. Kan berlawan dengan ketiadaan. Ketiadaan tu maknanya keadaan tu tiada, ketiadaannya dirasai. Dia tak ada tu terasa, orang terasa dia tu tak ada. Kan? Macam itulah.
ketiadaannya. Katalah pegawai kita bersara, pegawai ini telah bersara, ketiadaannya dirasai kita semua. Nampak? Jadi dia tak ada tu terasa, kita terasa keadaan dia tak ada tu terasa. Sebab mungkin suasananya berbeza. Masa dia ada dulu, keadaannya menceriakan kita semua. Nampak? Dia ada tu menceriakan kita. Dia tak ada tu terasa kita ketiadaan dia. Ketiadaan itu dia rasai kita. Dia tak ada tu lainlah. Macam tu lah. Wallahu alam. Juga tidak dapat kita mengatakan ada sehingga boleh dilihat. Kerana itu keadaan ini, kerana ada keadaan itu tidaklah mencapai tahap boleh dilihat. Juga tidak dapat kita mengatakan ada sehingga boleh dilihat. Kerana ada keadaan itu tidaklah mencapai tahap boleh dilihat. Misalnya, keadaan ada pada diri Ahmad, ianya tidak dapat dinafikan dan tidak dapat dikatakan ada sehingga boleh kita lihat. Ini untuk makhluk. Untuk makhluk, selagi kita tak nampak dia, tak boleh kita kata dia ada. Selagi kita tak lihat dia, tak zahir dia, tak boleh kita kata dia tu ada. Itu sifat makhluk. Itu sifat makhluk. Ada Pak Mat, dengar cerita Pak Mat tu dah meninggal. Ada dia. Semalam saya jumpa dia di kedai. Nampak? Maknanya zahirnya Pak Mat itu menunjukkan dia masih ada. Dah tak ada Pak Mat tu. Macam mana pula dah tak ada? Dia meninggal semalam. Kan? Dah tak ada. Dah meninggal tu dah tak ada lah. Tak ada dia tu terasa kita. Sunyi je surau ni. Kan? Zuhur, Asar kadang-kadang dia azan. Tak ada Imam Bilal, dia azan. Dia lah Imam, dia lah Bilal, contoh. Tak ada tu terasa kita. Tinggal dia tu terasa kita. Sebab makhluk ni bila zahir dia, maka ada dia. Bila dia tak ada tu, dah tak ada dia tu, tiadalah dia. Pak Mat pun ada dengarnya. Mana ada? Saya tak nampak-nampak. Sejak 3 hari akhir ni tak nampak-nampak dia. Mana pergi dia? Nampak. Itu sifat makhluk. Tapi Allah tidak. Allah ni sama ada dilihat ataupun tidak, dia wajib ada. Itulah dia kata nafsiyah tadi. Allah Ta'ala itu tetap ada. Walaupun pada zahir kita, pada zahir penglihatan manusia dan makhluk, Allah Ta'ala itu tak nampak. Siapa pernah nampak Allah Ta'ala ni, saya sanggup penuhi hajat dia. Apa dia nak, saya sanggup penuhi hajat dia. Tapi kena tunjuk lah. Macam mana yang dia kata dia lihat Allah Ta'ala tu, macam mana rupa Allah Ta'ala tu, dia kena tunjuk dia kat saya. Kalau tak, maknanya dia tipu. Sebab Allah Ta'ala ini tidak perlu pada zahir atau tidak, dia tetap ada. Itu beza keadaan kita dengan keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan kita, zahir kita, ada kita. Tak zahir kita, tak ada kita. Tapi keadaan Allah Ta'ala, sama ada zahir atau tidak di mata kita, dia tetap ada. Dia mesti ada dan dia wajib ada. Itu yang disebut dalam kitab-kitab lama tu. Allah Ta'ala itu ada, lawannya tiada, wajib ada, mustahil tiada. Itulah rupa dia. Kan? Wallahu alam. Inilah maksud perkataan ulama, al-halu huwa amrun mutawassitun baina wujudin wa adamin.
Artinya hal ni keadaan itu adalah perkara yang menengah antara ada dengan tiada. Wallahu a'lam. Itu cerita dia. Jadi itu kita fahami dulu setakat ni. Jangan kita baca banyak-banyak. Ilmu tauhid ni baca sikit. Dah faham baru kita baca sikit lagi. Jangan baca banyak-banyak. Baca banyak-banyak tak faham ke? Antara yang baca ni dah faham, alhamdulillah, kita pergi setapak lagi. Baca lagi. Sebab ia berkaitan dengan pemikiran. Akidah ni dia bersangkutan dengan pemikiran. Kepercayaan mesti bergerak sedari dengan pemikiran. Takat-takat ni faham ke tak kita? Dah faham ustaz. Okey, jalan depan lagi. Jangan baca banyak-banyak. Baca banyak-banyak yang kita baca sikit pun tak faham. Macam mana nak baca yang ke depan lagi? Tara-tara ni kita faham apa yang dikatakan sebagai salbiyah, nafsiyah Allah Ta'ala tu. Keadaan Allah Ta'ala tu berbeza dengan keadaan makhluk. Itu cerita dia. Jadi insya-Allah pada kuliah kita akan datang, kita akan uraikan muka surat yang berikutnya, iaitu apa yang dikatakan keadaan itu sekali-kali tidak berpisah daripada zat. Yang itu kita akan urai pada kuliah kita yang akan datang, insya-Allah azza wa jalla. Kita akan membincangkan perkara ini pada kuliah yang akan datang, insya-Allah azza wa jalla. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita kongsi pada tengah hari ini menjadi panduan untuk mengukuhkan panduan kita untuk mengukuhkan kepercayaan dan keyakinan kita terhadap wujudnya, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Dan kalau ada apa-apa yang kurang itu adalah dari kelemahan kita. Sebagai manusia biasa tak lepas daripada kekurangan, kelemahan dan kesilapan, kesalahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala qul qala zaqafa azim wa lakum billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.